Saya yakin ramai sahabat telah pun menonton filem Mrs. Chatterjee vs Norway dekat Netflix. Kali ini saya nak kongsikan sedikit apa yang boleh kita ambil pelajaran daripadanya. Kritikan terhadap Child Protection Service di Norway ini bukan perkara baru. Ia sudah pun sampai kepada peringkat yang jauh lebih serius daripada satu kes Mrs. Chatterjee ini yang turut membabitkan penduduk natif di negara berkenaan sendiri, sehingga ada rakyat Norway yang melarikan diri dan berusaha mendapatkan suaka pelindungan di negara-negara Eropah lain agar mereka tidak dipisahkan daripada anak mereka. Saya meneliti isu berkaitan dengan Child Protection Service ini semasa belajar dekat Finland dahulu, kerana punca hal-hal macam ni boleh terjadi di negara seperti di Norway ini adalah bermula dengan perbezaan approach dan pegangan setiap negara itu dalam penggubalan dasar terhadap teori-teori saintifik yang berkaitan dengan hak kanak-kanak dan juga hak ibu bapa. Misalnya pada mengimbangkan di antara kanak-kanak itu haknya untuk didengari dan di manakah kedudukan hak kanak-kanak itu dalam hak asasi manusia. Dan yang keduanya pula hak ibu bapa yang bersandarkan pula kepada attachment theory dan lain-lain. Benda-benda ini perbahasannya mungkin macam agak ilmiah dan kita malas nak dengar, tetapi itulah benda yang berada dekat belakang yang mempengaruhi polisi-polisi yang keluar sehingga boleh menyebabkan di setengah negara, contohnya seperti Norway, tidak melihat perbuatan memisahkan anak daripada ibu bapa itu sesignifikan dan sebesar risiko yang mungkin ada bila mana anak itu berada dalam rumah yang keibubapaan ibu bapa kandungnya tidak sempurna. Kemudian perkara kedua yang saya nak timbulkan juga adalah kesan daripada puji-pujian yang diberikan kepada sesebuah negara dan reaksi emosi primitif manusia terhadap puji-pujian tersebut. Tak kiralah kita ni orang Norway ke, orang Finland, orang Malaysia, orang Eropah, orang Asia, Muslim ataupun non-Muslim. Puji-pujian yang disampaikan secara sistematik terhadap sebuah negara, sebuah masyarakat, budayanya dalam tempoh masa yang panjang boleh berubah menjadi aset apabila negara itu menyandarkan reputasinya kepada puji-pujian tersebut, sehingga kritikan yang timbul menggantikan puji-pujian yang dah biasa didengar ini boleh dianggap menjejaskan reputasi sesebuah negara dan memberi kesan kepada pelaburan, dana yang masuk. Dan saya timbulkan perkara ini kerana Children First Policy yang berada di belakang Child Protection Service dekat Norway ini dipuji zaman berzaman kerana begitu berkesan pada melindungi kanak-kanak daripada penganiayaan dan pengabaian. Tetapi apabila puji-pujian itu melampau, kita sebagai manusia ni, agama apa sekalipun, duduk negara mana sekalipun, kita ada emosi yang primitif. Apa yang penting bila kita dengar benda-benda macam ni ialah kita ambil pelajaran. Bukannya kita mengejek-ngejek atau teruknya negara ni, itulah selama ni ingatkan bagus sangat. At least negara kita, ayat-ayat yang macam tu ialah ayat-ayat yang merugikan. Dalam pengalaman hidup saya yang tidaklah pendek dan tidaklah panjang, tapi telah hidup di beberapa negara, membaca, mengkaji mengenai sistem-sistem yang terbabit, kita tahu bahawa setiap negara itu ada pro dan kontra dia. Individu-individu, keluarga-keluarga yang mengambil keputusan untuk settle down, berhijrah, tinggal di negara-negara tertentu, kenalah tambah ilmu, make sure kita aware dengan sistem-sistem tersebut agar sisi positifnya boleh kita manfaatkan, dan perkara-perkara yang kritikal, yang membimbangkan macam Child Protection Service punya polisi dekat Norway ni dapat dielakkan. Sahabat boleh ikuti perkongsian sahabat kita kakak Norway yang memang tinggal di sana dan juga merupakan pendidik di institusi pendidikan prasekolah dekat sana. Perkongsian beliau sangat bermanfaat untuk kita rujuk tentang realiti dekat ground level. Tapi yang pentingnya ialah kita balikkan segala-galanya kepada ilmu. Bagi orang Islam sendiri pun, kita kena ingat bahawa benda-benda yang menjadi rujukan kepada polisi dekat Norway itu, CP-CP dia ada dalam agama kita. Takut kita tak aware. Misalnya ada anak yang mengadu kepada Nabi SAW tentang dirinya itu ada harta dan ayah dia nak guna harta dia. Dia mengadu kepada Nabi SAW dan baginda kata, kamu dan harta kamu adalah milik ayah kamu. So bagaimanakah ulama bahaskan tentang hal ini dari segi fiqhnya, dari segi implikasinya. Begitu juga bila kita bahaskan tentang hadis fitrah, kita banyak fokus kepada versi yang mengatakan bahawa ibu bapa lah yang menyahudikan, menasranikan dan memajusikan anak-anak yang lahir
dalam keadaan fitrah, tapi kita kurang beri perhatian kepada versi lain hadis berkenaan yang Nabi SAW kaitkan fitrah itu dengan tahap anak-anak sudah mula boleh berkata-kata dan mengungkapkan apa yang mereka fikir, apa yang mereka rasa. Dan itu adalah isu yang ada di belakang penggubalan polisi Child Protection Service dekat negara seperti Norway. Orang yang untung ialah orang yang timbul apa-apa isu pun dia akan fikir macam mana dia nak belajar something balik kepada ilmu. Tapi orang yang rugi ialah orang yang suka melatah dengan isu-isu, mensensasikan, membawang dan nak membanding-bandingkan mana negara lebih bagus daripada mana, sedangkan di negara kita sendiri pun yang Islam itu agama rasminya dan juga ada pelbagai kemudahan untuk Islam, kejadian buli di sekolah tahfiz pun payah kita nak selesaikan, penganiayaan kanak-kanak dan juga penindasan yang sistematik dalam sistem pendidikan dengan kurikulum yang membunuh minat anak-anak untuk belajar bila mereka datang ke sekolah pun kita tak boleh nak selesaikan. There's nothing to be proud ataupun to be ashamed, kerana setiap negara fokus utamanya ialah terus memperbaiki sistem masing-masing. Wallahualam.